Sekiranya Muhyiddin Yassin ni tidak awas, Kerajaan Perikatan Nasional akan jatuh dalam beberapa bulan sahaja. Dan ini tidak kena mengena dengan politik, tetapi oleh kerana wabak penyakit coronavirus yang sedang melanda dunia. Mengikut Perdana Menteri Belanda, malam tadi beliau telah buat pengumuman yang hampir semua rakyat negeri Holland akan dijangkiti virus tersebut. Perdana Menteri Britain pula berkata sekurang-kurang 70% dari rakyat Britain akan dijangkiti virus tersebut. Kalau kita berpandu kepada pengumuman Perdana Menteri Belanda dan Perdana Menteri England, ini bermakna lebih dari separuh rakyat Malaysia juga akan dijangkiti virus tersebut. Dan ini sangat menakutkan oleh kerana walaupun berbagai-bagai peraturan ataupun undang-undang baru telah diwujudkan, akhirnya kita semua akan dijangkiti. Dan mengikut Boris Johnson, Perdana Menteri England, perlu kita semua dijangkiti oleh kerana itu ialah satu cara badan kita build immunity ataupun membina kekebalan terhadap penyakit tersebut. Jadi apabila kita sudah kena, maka badan kita akan kuat dan kita boleh melawannya pada masa akan datang. Itulah yang diterangkan oleh Boris Johnson. Tetapi sekira separuh dari rakyat Malaysia dijangkiti wabak coronavirus ini, sukar Kerajaan Perikatan Nasional nak mempertahankan kedudukan mereka. Rakyat akan marah. Dan mengetahui rakyat Malaysia, mereka akan salahkan kerajaan. Ini semua salah kerajaan, semua salah Perikatan Nasional. Ini cuai ataupun kegagalan kerajaan yang ada. Dan Pakatan Harapan pula akan mengambil kesempatan, akan exploit perkara ini dan akan memberi gambaran seperti biasalah, akan memberi gambaran yang ini ialah kelemahan kerajaan yang ada, ini kelemahan Perdana Menteri, ini kelemahan UMNO, PAS dan sebagainya. Mereka akan salahkan kerajaan walaupun ini act of God, iaitu kerja Allah. Tapi mereka kata ini Muhyiddin yang salah, ini UMNO yang salah, PAS yang salah dan sebagainya. Jadi, standby. Malaysia akan menghadapi satu masalah yang besar dan pembangkang Pakatan Harapan akan menyalahkan Kerajaan Perikatan Nasional. Dan usaha akan bergiat untuk menjatuhkan kerajaan, salahkan kerajaan. Jadi, apa master plan atau tindakan Muhyiddin ataupun rancangan Kerajaan Perikatan Nasional untuk mengatasi masalah beberapa bulan akan datang? Ini satu perkara yang perlu mereka memikirkan. Dan ini bukan satu perkara yang kecil oleh kerana bila lebih ramai menjangkiti virus tersebut, maka lebih ramai akan mati. Terutama sekali orang macam saya yang baru nak masuk umur 70 tahun. Bulan 9 ni lah saya akan umur saya 70. Dan orang yang 70 ke atas dijangka akan mati.
sekiranya kita menjangkiti virus tersebut. Dan semenjak 2 hari dulu, semua orang berumur 70 diarah jangan keluar rumah. Jadi saya pun sekarang ni tak tahulah berapa bulan lagi akan datang, akan terpaksa house arrest, berkurung di dalam rumah. Khawatir yang sekiranya kita tidak kawal pergerakan kita, maka kita akan dijangkiti virus dan kita akan mati. So that's the issue facing the Perikatan National Government and Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Tapi, okey, kita bercerita politik pula. Apa dia Perikatan Nasional ni? Apa yang sebenarnya matlamat tersirat dan muslihat Tun Dr. Mahathir Mohamad? Dan sejauh mana peranan Mahathir di dalam usaha untuk membentuk kerajaan baru ini yang dipanggil Perikatan Nasional? Setakat ni, dia punya senario sebenar ni kelabu. Gambaran yang diberi ialah Mahathir merajuk oleh kerana dipaksa letak jawatan serta-merta dan serah kuasa kepada Anwar, dan oleh kerana tekanan dan sikap biadab terhadap Mahathir, Mahathir merajuk dan letak jawatan, dan oleh kerana itu kerajaan Pakatan Harapan collapse, jatuh. Dan apabila Muhyiddin mendapat yang mengikut klaim dia majoriti, maka Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong membenar Muhyiddin membentuk kerajaan baru berdasar kepada Seri Paduka Baginda yakin yang Muhyiddin mempunyai majoriti, sokongan majoriti. Itu gambaran yang diberi, cerita official. Tapi adakah politik begitu straightforward, begitu senang dibaca? Kalau Mahathir ni susah sangat nak dibaca. Sebab apa Mahathir buat dengan tangan kanan, tangan kiri dia buat benda yang opposite. Dan orang yang rapat dengan Mahathir, yang dah bekerja dengan Mahathir lama, berpuluh tahun, telah berkata, Mahathir ni kita jangan dengar apa dia cakap. Ignore apa yang dia cakap. Kita kena lihat apa yang dia buat. Sebab the real message, matlamat sebenar Mahathir ialah apa yang dia buat dan bukan apa yang dia cakap. Dia boleh cakap kanan tapi dia pergi kiri. Dia boleh cakap go ahead tapi dia ghostan dan sebagainya. He can do opposite of what he says. Dan ini telah terbukti. Mahathir banyak tidak konsisten di dalam apa yang beliau cakap. Pagi dia boleh cakap ini, malam dia boleh cakap sebaliknya, opposite. Itu Mahathir. Jadi apa yang kita nampak sekarang ini, kemungkinan besar. Dan saya cakap kemungkinan sebab masa akan menentukan. Time will tell. Tapi apa yang kita boleh nampak kemungkinan besar, apa yang berlaku ni game Mahathir. Dan impression yang diberi, gambaran yang diberi bahawasanya Mahathir dimain oleh Muhyiddin. Mahathir ni ditikam belakang oleh Muhyiddin. Ini mungkin tidak benar. Mungkin apa yang Muhyiddin buat ni part of the game, dirancang bersama Mahathir. Dan satu je matlamat. Tak kisahlah kanan, kiri, go ahead, ghostan,
Tak kisah direction mana mereka bergerak, tapi dia punya hala tuju akhirnya ialah untuk mematikan politik Anwar, menghapuskan Anwar sekaligus, once and for all, get rid of Anwar, finish off Anwar's political career, dan membuka jalan, membuka ruang untuk Mukhriz akhirnya ambil alih sebagai Perdana Menteri. Final destination, Mukhriz Mahathir, Perdana Menteri Malaysia. Tapi jalan terhadap matlamat tersebut ataupun final destination tersebut tidak semesti straight line. Dia berputar sini, berputar situ, belok kiri, belok kanan. Tapi akhirnya sampai ke situ. Dan kita tengok, apa dia Kerajaan Perikatan Nasional ini? Kerajaan Perikatan Nasional ialah Kerajaan Muhyiddin Azmin. It's a Muhyiddin Azmin government. Tetapi disokong oleh Muafakat Nasional, Barisan Nasional dan parti-parti lain dari Sabah dan Sarawak. Dan kita tidak boleh klaim bahawasanya kerajaan yang kita ada ni Kerajaan Perikatan Nasional sebab kuasa menentukan seperti kabinet dan sebagainya ialah Azmin dan Muhyiddin. Dan adakah Azmin dengan Muhyiddin membuat keputusan untuk ahli kabinet, melantik kabinet ni keputusan mereka? Ataupun adakah yang sebenarnya Mahathir yang di belakang menentukan siapa yang dilantik menjadi ahli kabinet dan kuota yang diberi? Mungkinlah UMNO diberi sekian-sekian banyak kuota, PAS diberi sekian-sekian banyak kuota dan seterusnya. Dan siapa mewakili UMNO, siapa mewakili PAS dan MMCA, MIC dan lain-lain itu kuasa tiap-tiap parti. Kalau mereka diberi satu menteri, maka parti itu lantiklah dari kalangan parti, pemimpin parti, siapa mereka nak. Tapi kalau dari kalangan PBBM dan bekas ahli PKR, pemimpin PKR yang menyertai PBBM menjadi ahli PBM, itu adakah Muhyiddin dan Azmin yang menentukan atau Mahathir yang menentukan? Ini kita belum tahu lagi. Tetapi kalau kita memahami cara Mahathir berpolitik, cara Mahathir memain dia punya wayang muslihat dia, tidak mustahil yang kerajaan yang ada sekarang bukan saja kerajaan Muhyiddin Azmin, tapi yang sebenarnya kerajaan Mahathir. Tapi Mahathir mengguna proxy, Alibaba. Mahathir is ruling by proxy. Dan siapa yang duduk di dalam corridors of power di Putrajaya itu, tangan Mahathir yang menentukan. Dan kalau jatuhlah Muhyiddin ataupun jatuh kerajaan Perikatan Nasional, siapa akan menggantinya? Adakah yang akan mengambil alih ialah grup Anwar Ibrahim? Saya rasa tidak. Jadi sekiranya mereka berusaha untuk menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional through whatever means, menggunakan isu coronavirus, isu ekonomi dan sebagainya, yang akan untung bukan Anwar. Yang akan untung ialah Mukhriz Mahathir. Jadi be careful. Be careful what you wish for. The collapse of Perikanan may not benefit Anwar.
it may benefit Mahathir's dynasty. Dan tidak mustahil. Sebab harga minyak sudah jatuh, pasaran saham sudah jatuh, ekonomi dunia bukan saja sekarang ni recession, tapi dijangka akan masuk depression. Kalau betul recession dunia bertukar menjadi depression, hancur. Bukan saja Malaysia, satu dunia akan hancur. Dan Kerajaan Perikatan Nasional ni tidak akan dapat celebrate first anniversary. Sebelum boleh habis tahun, kerajaan ni akan jatuh. Dan ia akan jatuh bukan kerana politik, tetapi kerana wabak virus dan juga kerana collapse ekonomi, kejatuhan ekonomi yang akan menyebabkan mungkin 70-80% rakyat Malaysia ni pokai ataupun bankrupt. Kita tidak akan ada duit. Tok saya kata nak bayar hutang rumah, hutang kereta, nak beli makanan pun kita akan menghadapi kesukaran. Dan krisis seperti itu ialah resipi untuk kerajaan jatuh. Ini sejarah sudah mengajar kita. Apabila orang sudah pokai, apabila orang sudah susah, apabila orang tak ada duit, apabila orang tak cukup makan, maka mereka akan menjatuhkan kerajaan. Muhyiddin, be careful. You may not last 1 year if you are not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.